penyelesaian peranan jabatan dan agensi tangani isu air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Tugas anggota keselamatan demi memastikan keamanan negara turut menyumbang kepada minat syarikat besar luar negara melabur di Malaysia. Menurut Perdana Menteri, sumbangan anggota keselamatan tidak boleh dipandang rendah memandangkan mereka bertungkus lumus menjaga sempadan negara dan mengawal perbatasan laut. Polis, tentera di jalan tugas. Jangan kita lupa, kalau negeri ini tak aman, orang tak datang. Di Sudan tak ada pelaburan baru. Di Pakistan tak ada pelaburan baru. Di Malaysia banyak pelaburan baru kerana keamanan yang dilakukan, dijamin oleh rakan-rakan polis. Sebab tu kita jangan lupa, kadang-kadang kita take things for granted. Dah aman, okey. Ya, tapi siapa yang jaga? Siapa yang kawal perbatasan? Siapa yang kawal perbatasan laut? Siapa yang kawal keamanan? Orang boleh berjalan malam dengan aman. Dato' Seri Anwar berucap pada sambutan Aidilfitri Perpaduan Madani Masyarakat bersama polis di Tanjung Minyak. Beberapa langkah telah dirancang bagi meminimumkan kesan cuaca panas kepada pengguna air domestik, industri dan pertanian. Timbalan Perdana Menteri berkata ini termasuklah menyelaras peranan kementerian, jabatan dan agensi selain kerajaan negeri. Jelas beliau, koordinasi juga akan dilakukan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN serta syarikat pembekal atau badan pengurusan air di peringkat negeri. Maka satu usaha secara saintifik akan dilakukan. Dan semua pihak telah memperlihatkan komitmen untuk menentukan bahawa pengguna dalam tiga-tiga sektor ini akan terjejas dengan kadar yang paling minimum. Dan usaha-usaha itulah yang sedang dilakukan. Kerana terdapat 7 sumber air yang akan sangat terjejas di dalam monsun barat daya ini. 2 daripadanya ialah di Kedah. Dato' Seri Ahmad Zaid ditemui selepas melakukan tinjauan situasi terkini paras air di Empangan Muda di SIK. Katanya Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memaklumkan takungan air yang ada di empangan ketika ini mencukupi untuk kegunaan dalam keadaan tertentu. Guru antara kumpulan penjawat awam yang akan diberi keutamaan untuk mendapat kenaikan allowance dan gaji sekiranya pendapatan serta hasil negara bertambah baik kelak. Dan sementara itu kita akan usahakan supaya kedudukan ekonomi lebih mantap, hasil bertambah, dan saya telah umumkan keutamaan adalah untuk penjawat awam dan guru-guru masuk polis dan tentera. Itu kerana kita sedar allowance gaji mereka itu agak tidak mencukupi. Sepatutnya kita berikan layanan lebih baik. Beliau berkata demikian pada sambutan Aidilfitri Perpaduan Madani Masyarakat bersama polis di Tanjung Minyak. Kementerian Pendidikan mengumumkan 10 prakarsa atau inisiatif yang ditambah baik bagi memperkasa kebajikan guru. Menteri Bertanggungjawab Fadilina Siddiq berkata 10 inisiatif tersebut dapat membantu mengurangkan kos sara hidup guru serta merancangkan ekonomi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Antara prakarsa tersebut termasuk menyediakan peluang merehatkan minda melalui program cuti cikgu mampu milik. Selain itu, kementerian menetapkan sambutan tahunan Hari Guru mulai tahun ini disambut di peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja sekaligus memasukkan kutipan sumbangan daripada guru bagi tujuan majlis tersebut. Pasal dia latih. Prakarsa yang ketiga, keempat adalah usaha KPM bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk memperkasa pengurusan pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan. InsyaAllah
pada tahun ini kita akan menyelesaikan semua isu kekurangan guru di seluruh negara. KPM juga memberi kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi kepada guru sewaktu bertugas bagi memberi keselesaan kepada mereka. Sementara itu, penerima tokoh guru kebangsaan dan tokoh kepimpinan kebangsaan 2023 berkata warga pendidik perlu ikhlas selain bertanggungjawab menyebarkan ilmu kepada semua, tidak kira kedudukan, bangsa dan agama. Saya tidak terfikir pun untuk saya ni diangkat menjadi tokoh guru sebab titik perjuangan ataupun permulaan saya sebagai guru ialah saya ingin membantu pelajar-pelajar saya dan saya ingin membuat satu kelainan dan apakah yang murid saya boleh capai. Begitu juga dengan guru-guru. Itulah saya selalu katakan kalau nak jadi guru ini hati kita kena ikhlas. Pendidikan itu mesti dikuasai oleh semua. Mesti diperolehi oleh semua. Dan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik adalah tanggungjawab kita memastikan supaya semua guru, semua anak murid kita, semua rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang sewajarnya. Jadi itulah yang menjadi legasi dan pegangan hidup saya, dan sebab itu saya banyak tertumpu kepada apa yang dikatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2000-2010, iaitu sekolah-sekolah kurang bernasib baik, sekolah-sekolah kurang beruntung. Yang itulah yang menjadi fokus kepada kerja saya, kerja buat saya selain daripada kerja-kerja rutin. Tugas menjaga dan mengasuh anak seawal usia bayi hingga 6 tahun menuntut kesabaran yang tinggi bagi guru-guru taska di kawasan luar bandar. Mereka sanggup berkorban jiwa, tenaga dan masa bagi memastikan anak yang dihantar diberi layanan terbaik. Interaksi dua hala secara berhemah dan sentiasa bersabar merupakan asas utama untuk memberi pendidikan awal. Pada pendapat saya, beban tugasan lebih kepada taska sebenarnya, kerana pihak kami menerima anak sekecil semuda 2 bulan, seumur 2 bulan, dan kami diibaratkan sebagai ibu bapa kedua anak-anak, pengganti ibu bapa. So kami yang akan yang bertanggungjawab mendidik dan mencorak anak-anak di peringkat awal. Guru taska ni saya rasa umur lah, kategori umur. Sebab kita jaga dekat sini dari baby sampai umur 4 tahun. Jadi semua benda kita kena handle. Kalau yang 4 tahun tu dia orang mungkin dah boleh makan sendiri, dah boleh mandi apa semua. Ya, kawal emosi, lepas tu pujuk kanak-kanak dengan berbagai cara. Dari segi perkembangan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak tersebut, kami perlu menyediakan bahan bantu yang sesuai mengikut tahap perkembangan kanak-kanak. Kementerian Dalam Negeri akan meneliti semula arahan pentadbiran yang dikeluarkan pada 5 Disember 1986 yang bercanggah dengan keputusan Kabinet pada tahun sama. Ia mengenai penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah. Awal tahun ini saya pun telah meminta sebahagian penguatkuasaan kementerian untuk meneliti satu persatu sudut perundangan itu supaya dia menjadi satu arahan pentadbiran baru yang lebih kemas. Jadi kami kena tampilkan arahan pentadbiran baru khusus supaya bagi mengurus kendali atau menyelia kalau berlaku kemasukan bahan penerbitan yang dikira berlawanan dengan keputusan Kabinet 1986, yang kalau tidak diatasi dia mengulangi balik. Jadi kalau mengulangi balik berakhir di mahkamah, keputusan mahkamah tu dah ada. Jadi arahan pentadbiran baru yang lebih kemas kini yang mencakupi semua perkara yang saya sebut itu adalah dalam proses keutamaan kami sekarang.
Datuk Seri Saifuddin menegaskan komitmen kerajaan persekutuan terhadap pencegahan penyebaran unsur-unsur yang memudaratkan ketenteraman awam melalui bahan penerbitan yang mungkin memudaratkan. Ia selaras Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 serta Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri, Menteri Haiwal Agama beri jaminan akan sentiasa kerjasama rapat dengan KDN dalam melindungi dan memelihara dasar sedia ada berhubung isu penggunaan kalimah Allah dan kalimah suci lain dalam agama Islam. Menterinya, Datuk Dr. Memanai Mokhtar berkata, beliau yakin KDN akan meningkatkan pemantauan dan bertindak tegas terhadap sebarang bentuk pelanggaran pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain dalam kalangan orang Islam selaras Perlembagaan Persekutuan. Pihaknya juga akan sentiasa menjunjung titah Sultan Johor dan Sultan Selangor untuk menjaga kemuliaan serta kesucian agama Islam termasuk penggunaan kalimah Allah. Mesyuarat khas bagi menilai prestasi inisiatif Rahmah dan memperkasakan lagi usaha itu akan diadakan hujung bulan Jun nanti. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata mesyuarat itu adalah bagi menilai inisiatif Rahmah secara komprehensif dan holistik sejak ia dilaksanakan Januari lepas. Mesyuarat khas itu adalah untuk melihat tentang apa jua tindakan, kesan-kesan langsung dan mengambil pandangan daripada pelbagai pihak. Malah KPDN juga terbuka untuk menerima sebarang kritikan bagi memastikan 6 bulan seterusnya dapat perbaiki. Proses nilai tambah itu lebih penting supaya dari segi kelestariannya dapat dipertahankan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Inisiatif Payung Rahmah bersama Food Panda. Inisiatif berkenaan menawarkan set hidangan makanan menu Rahmah pada harga RM5 ke bawah, manakala pakej Rahmah Pandamat menawarkan 2 pakej barangan runcit pada harga RM50 dan RM30. Jenazah 5 sekeluarga yang maut dalam nahas di kilometer 310.1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Paya Panjang, Padang Rengas kira-kira pukul 6 petang. Terdahulu jenazah Muhammad Azib Nasruddin 23 tahun, ibunya Azri Yani Abdul Latif 45 tahun serta 3 adiknya Siti Nur Aminah 8 tahun, Muhammad Fawaz 7 tahun dan Ahmad Uwais Al-Qarni 5 tahun dibawa dari Hospital Kampar dan tiba di Masjid Al-Hadari pada pukul 5.11 petang. Suasana pilu menyelubungi Tanah Perkuburan, dihadiri lebih 500 orang itu sebaik jasad 5 beranak itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika kejadian, ke-5 beranak itu dalam perjalanan dari Kuala Kangsar ke Kampung Cangkat Petai, Tapah Road. 5 keluarga itu maut apabila kereta hilang kawalan dan merempuh belakang sebuah lori muatan pasir pada 2.42 pagi. Mayat remaja berusia 17 tahun yang dikhawatiri lemas di Sungai Kampung Rasli Gabung Bentong ditemukan di sekitar kawasan sama pada kedalaman 8 kaki pada pukul 9.30 malam tadi. Bangsa sebelum itu dipercayai dibawa arus masa mandi di sungai berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pahang Zulfadli Zakaria berkata pihaknya dimaklumkan kejadian menimpa Muhammad Syafiq Akmal Zaidi pada pukul 5.10 petang.
petang. Mangsa yang beralamat di Felda Lakom, Lancang, Temeloh difahamkan ke sungai itu bersama 3 lagi rakannya. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan 10 anggota termasuk 8 dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong. 7 individu termasuk seorang wanita antara yang ditahan dipercayai terlibat dalam sindiket judi dalam talian yang mampu mengaut keuntungan sehingga RM3 juta sebulan. Kesemua mereka ditahan dalam siri serbuan sekitar negeri Pulau Pinang bermula Jumaat hingga Ahad lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Kau Kau Chin berkata, lokasi penahanan 5 suspek pertama adalah di sebuah kondominium dekat Bayan Baru yang turut dijadikan pusat panggilan bagi aktiviti tersebut. Masing-masing yang berperanan sebagai operator menerima upah antara RM1,600 hingga RM2,000 sebulan. Antara yang dirampas 34 buah telefon bimbit, komputer riba, komputer, modem dan router Wi-Fi. Turut dirampas wang tunai RM15,200, 5 buah kereta mewah serta 4 motosikal yang kesemuanya bernilai RM900,000. Siasatan turut mendapati sindiket menggunakan aplikasi komunikasi lain seperti Telegram, WhatsApp dan WeChat untuk mempromosi pelbagai permainan perjudian. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. RM13.32 bilion pelaburan tambahan diperuntuk Vantage Data Centres bagi tempoh 10 tahun akan datang dalam kemudahan penyediaan pusat data berskala besar di Cyberjaya yang melibatkan kampus pusat data keduanya sekaligus mengukuhkan kedudukan bandar itu sebagai lokasi pilihan pelabur pusat data. Pelabur asing tetap memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang mereka gemari kerana kita sedar pusat pemprosesan data ataupun data center adalah pelaburan jangka masa panjang. Yang ini membuktikan bahawa beberapa ikhtiar dasar dan keputusan kerajaan adalah tepat dan ia akan menjadi signal bahawa pertumbuhan ekonomi negara kita akan dapat dipacu dengan lebih positif. Beliau menyaksikan pemeteraian MOU antara Cyberview bersama Vantage dan Live a Nest Malaysia di Cyberjaya. Peranan dan sumbangan pengamal media akan terus dihargai terutama dalam aspek membantu pembangunan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mak Zaid Hamidi berkata peranan serta sumbangan golongan itu turut memperkukuh ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pada masa yang sama, wartawan turut memainkan peranan signifikan tidak kira bertugas untuk media konvensional, media perdana maupun media sosial. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan replika cek rakan strategik Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Pada majlis ini, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menyumbang tajan bernilai RM50,000 untuk penganjuran Hawana 2023 yang dijadual berlangsung dari 27 hingga 29 Mei ini di Ipoh. Replika cek disampaikan beliau kepada Ketua Pegawai Eksekutif bernama Roslan Arifin. Golongan suri rumah tidak pernah dipinggirkan dan terus dibantu terutama peluang untuk mereka menjana ekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata golongan itu mempunyai bakat-bakat tertentu yang seterusnya membuka peluang bergelar usahawan. Selepas COVID-19, jadi kita bantu mereka. Kita bagi mereka RM500 seorang walaupun mereka hanya berada di rumah dan mereka mempunyai bakat-bakat dan nak menjualkan produk. Macam Hari Raya, sebelum Hari Raya mereka nak menjual kuih. Sekarang ini sebelum gawai, sebelum tadau keamatan, kita nak pergi ke tempat-tempat yang berkaitan untuk membantu mereka dapat mereka membuatnya di rumah dan mereka boleh juga menjaga anak mereka. Bakat-bakat tersebut dikesan melalui program Wanita Bangkit yang turut memberi sumbangan dari segi peralatan mengikut bidang perniagaan yang diceburi. Beliau ditemui selepas menyampaikan anugerah kepada 11 usahawan kraf tangan wanita pada Majlis Anugerah The Artisans Haven Anjuran Persatuan Pembangunan Artisan di Ibu Negara.
Dewan Undangan Negeri Sembilan akan dibubarkan pada hujung Jun ini bagi memberi ruang kepada pilihan raya negeri. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir. Dato' Sri Aminuddin berkata pihaknya menerima pakai pendirian itu susulan pertemuan dalam mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri dari 5 negeri lain. Perkembangannya memang kita telah buat keputusan, tak sama hari, tak sama tarikh, tetapi dalam bulan yang sama insya-Allah. Ada yang mungkin hujung bulan 5, awal bulan 6, ada yang penghujung bulan 6 dan ada yang awal bulan 7. Itulah kemungkinan yang dibincangkan ketika itu. Kita akan ambil hujung bulan 6 insya-Allah. Hujung bulan 6. Mungkin 1 bulan 7 itu hari terakhir. Beliau temui selepas menyempurnakan majlis pelancaran nama baru bagi Jalan Sikamat kepada Jalan Dato' Sheikh Muhammad Murtaza di Seremban. Hospital Rembau menerima sijil pengesahan halal Malaysia sekaligus melengkapkan 7 buah hospital di bawah kawalan kerajaan yang memperoleh sijil pengesahan itu di Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar, beliau melihat pencapaian 100% halal itu wajar diperluas meliputi agensi kerajaan yang lain. Negeri Sembilan amat mengalu-alukan program ini dan kita berharap dapat diteruskan bukan sahaja di hospital tetapi di semua tempat, khususnya di kantin-kantin sekolah, di kafeteria, di gerai-gerai PBT yang terlibat, dan saya berharap bahawa ini dapat industri halal ini dapat diangkat di negara kita kerana kita lah antara negeri yang pertama memperkenalkan industri halal ini di peringkat negara dan antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan sijil pengesahan halal Malaysia dan surat penghargaan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dan Hospital Rembau. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan beberapa Menteri Kabinet. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Lebih 2,000 tetamu terdiri daripada kaki tangan pelbagai agensi dan rakan strategik hadir. Kita beralih ke berita sukan. Kontingen Malaysia menamatkan perjuangan pada Sukan SEA 2023 dengan 34 pingat emas. Jumlah itu kurang 6 emas daripada sasaran ditetapkan. Dalam saingan terakhir hari ini, 4 pingat emas berupaya diraih dengan 2 daripada kem hoki negara. Tina Rama ada perinciannya. Pencapaian kontingen Malaysia pada Sukan SEA 2023 wajar diberikan perhatian serius semua pihak, terutama Persatuan Sukan yang tidak berupaya menepati ramalan pingat emas. Jumlah pingat emas kali ini juga sedikit kurang jika dibandingkan dengan pencapaian 39 pingat emas pada Sukan SEA 2021 di Hanoi. Hari ini menyaksikan kem hoki negara berjaya menepati ramalan meraih 2 pingat emas dalam acara hoki padang lelaki dan wanita. Skuad lelaki negara menghadiahkan pingat emas ke-32 Malaysia selepas menewaskan Singapura dengan keputusan 3-0. Rentak kemenangan diteruskan oleh skuad wanita kebangsaan yang tidak berdepan masalah menentang Thailand di padang hoki Morodok. Dalam aksi tersebut, pasukan wanita negara menang dengan keputusan 4-1. Sementara itu, sukan kickboxing melakar sejarah tersendiri pada Sukan SEA kali ini apabila berjaya meraih pingat emas sulung menerusi Ahmad Nur Iman Hakim Rakib. Beliau melakar kecemerlangan selepas menewaskan lawan dari Indonesia, Muharram Shach Firman 2-1 dalam acara male low kick bawah 69 kg.
Persoalan capai sasaran atau tidak terjawab hari ini apabila kesemua acara yang dipertandingkan juga berakhir. Hari ini dengan meraih 34 pingat emas berbanding sasaran 40 pingat emas yang ditetapkan buat kontingen Malaysia. Biarpun tidak mencapai sasaran, komitmen atlet untuk meraih kecemerlangan wajar diberikan pujian. Malaysia telah melakukan yang terbaik, namun tidak terlepas kelemahan yang ada dan ia wajar menjadi tumpuan Persatuan Sukan Kebangsaan. Dina Ramah, Kemboja, RTM. Analisis keseluruhan pencapaian kontingen negara akan dibuat selepas semua kem pulang dari Kemboja Jumaat ini. Menteri Belia Sukan Hanayo berkata perjumpaan akan diadakan bersama ketua dan timbalan ketua kontingen mengenai prestasi kontingen kebangsaan. Saya percaya kalau ikut hari-hari sebelum ini, ada atlet walaupun tidak disasarkan untuk menang apa-apa pingat, mereka dapat membuat kejutan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan The Malaysian Association of Professional Speakers MAPS di Bangsar. Dalam pada itu, pengurus pasukan fin swimming negara Ravi Varma Sanmugam akui bangga dengan prestasi dipamerkan skuad kendaliannya di Kemboja minggu lalu. Kejayaan meraih gangsa buat negara merupakan satu kejutan memandangkan anak-anak buahnya baru saja menjalani latihan selama 5 bulan. Selain mengekalkan momentum baik pada tamasya itu, atlet juga berjaya memecahkan rekod Malaysia dan 7 atletnya berjaya memecahkan rekod peribadi. Untuk jangka masa yang 5 bulan kita training ni, I think dia punya pencapaian memang baguslah. Sebab kita punya training ni, dia bukan sekadar boleh dalam 1 bulan, 5 bulan kita capai apa-apa. Tapi the effort yang atlet-atlet ni semua buat bersama dengan coach nasional kita yang dia memang support lah. Dalam masa 5 bulan ni, kita telah mencapai tahap yang baik. Because all my athlete ni 12 acara kita dapat new record, Malaysia new record. And then 7 daripada mereka PB terbaru. So ini memang merangsangkanlah. Sukan Si Kemboja 2023. Segala aksi telah dibawakan. Mengakhiri tamasya dengan acara gilang gemilang. Saksikan majlis perasmian penutupan Sukan Si Kemboja 2023 Rabu 17 Mei 7.45 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.